Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini bersama saya Cikgu Muhammad Afiq Hassan, guru mata pelajaran reka bentuk teknologi. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Sebelum saya meneruskan lagi lebih mendalam tentang bab 1, saya bercerita dahulu tentang sejarah reka bentuk dan teknologi untuk sekolah menengah. Jom kita dengar. Okey, bercerita tentang reka bentuk dan teknologi. Okey, subjek reka bentuk dan teknologi ini telah ada pada tahun 2016 lagi. Dia menggantikan subjek kemahiran hidup pada waktu itu. Dia telah mengubah 50 ke 70% isi dalaman ataupun kandungan-kandungan buku ni lah. Selain itu, terdapat banyak tajuk-tajuk baru ataupun sub-topik yang baru telah diolah ataupun telah ditulis di dalam buku ni. Dia menjadikan keseluruhannya adalah sub-topik yang baru yang menggantikan kemahiran hidup. Mungkin kemahiran hidup itu telah lama pada zaman-zaman sebelum ni. Ini untuk zaman kemungkinan IR 5.0 ataupun IR 4.0. Dia banyaklah tajuk-tajuk yang baru seperti elektrik, elektronik, fashion, makanan, vertigasi dan aquaponik dan banyak lagi lah. Nanti kita tengok sub topik yang ada. Jadi hari ini kita akan belajar bab 1 dalam buku teks reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 yang bertajuk pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, ini adalah permulaan daripada semua tajuk dalam reka bentuk lah. Okey, tajuk ni adalah tajuk paling penting kerana dia meliputi keseluruhan tajuk di dalam buku tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Dalam tajuk bab 1, pengenalan kepada reka bentuk, dia mempunyai 3 standard kandungan. Okay, yang pertama dia adalah 1.1 dunia reka bentuk. Yang kedua ataupun 1.2 kepentingan reka bentuk dan teknologi, dan yang ke 1.3 invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Okey, dalam ketiga-tiga standard kandungan ni kita akan belajarlah keseluruhan kepentingan apa yang ada dalam reka bentuk ni dalam kehidupan kita. Bagi definisi yang pertama, iaitu definisi reka bentuk yang bermaksud pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Itu bermaksud sesuatu produk yang lama, contohnya seperti basikal tua yang telah diolah ataupun diinovasikan kepada basikal yang baru seperti basikal lomba, rally, contohnya macam Pinarello, Gusto, itu jenama-jenama basikal yang baru. Kiranya dia mengubah bagi menyenangkan kepada kehidupan sekarang. Contohnya zaman dahulu kalau basikal tua tu bila naik bukit mungkin akan beratlah ataupun menyusahkan pengguna. Tapi sekarang telah diinovasi kepada benda yang baru. Basikal yang terbaru, yang terkini, dia boleh menukar speed apabila naik bukit. Pengguna tidak akan terasa terpebang lah. Itu untuk definisi reka bentuk. Bagi definisi yang kedua, definisi teknologi. Definisi teknologi ini bermaksud pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugasan manusia. Contohnya
sesuatu bahan mentah. Bahan mentah ni kita ibaratkan seperti pokok ataupun kulit pokok, dan dia diolah ataupun dijadikan seperti kursi, ataupun dijadikan kulit daripada kulit pokok tu, seperti kertas, dan macam-macam lagi. Apabila kedua-dua definisi tu kita sudah tahu, kemudian kita pergi yang ketiga, iaitu definisi reka bentuk dan teknologi. Definisi reka bentuk dan teknologi ini merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Macam mana dia terjadi itu? Dia menggabungkan reka bentuk dan teknologi dalam satu masa. Itu hasilnya pelbagai-pelbagai produk yang sekarang ni yang kita ada. Contohnya macam kereta, laptop, telefon, dan macam-macam lagi lah teknologi dan reka bentuk yang terkini yang kita pernah nampak ni. Kemudiannya, selepas terhasilnya ataupun kita sudah tahu definisi-definisi tersebut, terhasillah satu bidang reka bentuk dan teknologi ni. Dia terhasil daripada definisi yang tadi lah. Dan bidang-bidang tersebut dia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama reka bentuk konkret, dan yang satu lagi, yang kedua, reka bentuk abstrak. Kita terus ke reka bentuk konkret. Reka bentuk konkret ini merupakan satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Itu perbezaannya dengan abstrak. Dalam reka bentuk konkret ini terbahagi pula kepada dua, iaitu dalam bidang-bidang reka bentuk konkret ni, yang pertamanya adalah teknologi dan yang keduanya adalah seni. Di bawah teknologi, bidang-bidang dia seperti peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian dan persenjataan. Bagi seni pula, di bawah seni, seramik, masakan, lukisan, alat muzik, arca, halus, sulaman atau anyaman. Itu adalah bidang-bidang reka bentuk konkret. Bagi reka bentuk abstrak, reka bentuk abstrak melibatkan proses mereka bentuk produk yang boleh dilihat dan tidak boleh dipegang. Itu perbezaan antara abstrak dan konkret. Kalau abstrak ni boleh dilihat dan tidak boleh dipegang, tapi konkret boleh dilihat dan boleh dipegang. Bagi bidang di bawah abstrak, dia terbahagi pada dua, perkhidmatan dan komunikasi. Bagi perkhidmatan, yang pertamanya adalah pengangkutan, yang kedua kesewaan, yang ketiga sistem pembelajaran, yang keempat proses dan langkah, dan yang kelima adalah sistem perairan. Bagi komunikasi pula, yang pertamanya adalah bahasa, yang kedua adalah atur cara, yang ketiga bunyi, isyarat dan suara, yang keempat persuratan, yang kelima adalah pengiklanan, dan yang keenam adalah grafik. Grafik ini seperti dalam iklan dalam komputer, video seperti dalam YouTube. Itu bermaksud kita boleh lihat tapi kita tak boleh pegang. Kita beralih pula kepada subtopik yang seterusnya, 1.1.2, elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Dalam tajuk ni, elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Bagi menghasilkan satu reka bentuk yang baik, mereka perlu mengubah suai unsur reka bentuk yang dihasilkan sehingga mencapai kehendak pelanggan. Oleh itu, elemen reka bentuk perlu diketahui dahulu sebelum seseorang memulakan projek reka bentuk. Ini bermakna elemen-elemen yang ada dalam reka bentuk ni begitu penting dan cukup penting untuk segala-gala apa yang ada dalam reka bentuk. Berikut ialah elemen reka bentuk yang lazim digunakan. Dalam buku teks mempunyai 7 elemen, iaitu garisan, rupa, bentuk, tekstur,
saiz, warna dan ruang. Malah dia mempunyai lagi satu elemen iaitu nilai. Itu yang tiada di dalam buku. Kita pergi ke elemen yang pertama iaitu garisan. Garisan ini bermaksud cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Garisan ini terdapat pelbagai jenis garisan dan mempunyai peranan yang tersendiri. Dia mempunyai 9 jenis garisan. Yang pertamanya, jenis yang pertama ialah membahagikan dua ruang kawasan. Seperti pada gambar. Contohnya pelan lantai bilik tidur ataupun pelan jadual. Itu dia terbahagi kepada kotak-kotak ataupun kawasan tersendiri. Yang keduanya menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Seperti papan tanda. Papan tanda contohnya awak nak pergi ke Kuala Lumpur dari Terengganu. Kita tengok papan tanda. Dia mempunyai arah. Jenis garisan yang ketiga ialah menunjukkan perhubungan antara elemen. Contohnya ada pada gia serong atau gia helix. Dia adalah perhubungan antara dua gia. Itu dipanggil menunjukkan perhubungan antara elemen. Jenis garisan yang keempat ialah mewakili ketegangan antara dua titik, seperti garisan lurus pada tali gitar. Contohnya tali gitar yang tegang. Dia mewakililah ketegangan antara dua titik dari hujung sampailah hujung. Itu bermaksud mewakili ketegangan antara dua titik. Yang kelima, menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Ini bermaksud apabila kita melihat tu kita tidak stres, kita rasa tenang, kita nak rasa santai sahaja. Itu contoh seperti garisan melintang pada batu bata. Bila dia susun dengan elok, kita rasa apabila kita tengok, kita rasa tenang. Jenis yang keenam pula menunjukkan keseimbangan. Contohnya garisan menegak pada tali jam. Awak boleh tengok contoh pada tali jam tu dia seimbang. Yang ketujuh, jenis yang ketujuh ialah menunjukkan daya gerakan yang dinamik, seperti garisan serum pada kotak. Yang ke-8 mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Contohnya paip air. Itu adalah contohnya. Yang ke-9 yang terakhir menunjukkan objek itu dekat jika garisan tebal digunakan, garisan nipis atau halus menunjukkan objek itu jauh. Contohnya pada gambar gambar itulah, gambar kereta api itu. Apabila kita melukis, bila garisan digunakan garisan tebal, itu akan menampakkan sesuatu yang dekat, dan apabila kita guna semakin halus, menampakkan sesuatu benda itu akan semakin jauh. Elemen yang kedua adalah rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergarisan di luar ataupun di outline dia sebagai sepadan yang mengelilinginya. Bermaksud rupa mempunyai ruang kawasan yang berbeza daripada ruang di sekeliling dan bersifat 2D, tidak berjisim serta mempunyai luas. Untuk rupa dia terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama rupa geometri dan rupa organik. Rupa geometri lebih kepada rupa yang mempunyai sudut dan penjuru. Kalau kita lihat langkah melukis pada rajah 1.2, langkah melukis itu kita boleh nampak di mana bermulanya garisan dan berakhirnya garisan tu tetap di titik yang sama. Itu adalah rupa. Kita juga boleh tengok contoh-contoh rupa geometri, seperti bulatan, lonjong, segi empat tepat, trapezium, selari, belian, rhombus dan rupa-rupa yang lain. Dan boleh tengok pada contoh pada gambar.
Rupa organik pula permukaan yang bebas, tidak terikat pada bentuk yang khusus. Contoh rupa organik anda semua boleh tengok pada gajah, pada gambar tu adalah rupa organik. Elemen yang ketiga ialah bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Terdapat dua jenis bentuk, iaitu bentuk konkret dan bentuk abstrak atau ilusi. Objek yang mempunyai bentuk boleh dipegang dinamakan bentuk konkret. Bentuk yang kelihatan 3D dinamakan bentuk ilusi dan gambaran. Elemen yang keempat ialah tekstur. Tekstur atau jalinan nama dia merupakan satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Impak boleh juga dirasai melalui sentuhan pada objek yang sedia ada. Contoh tekstur pada lukisan atau objek ialah kasar, licin, halus, kesat, lembut, keras dan berkilat. Itu adalah contoh-contoh tekstur yang ada. Seterusnya elemen yang kelima adalah saiz. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu produk. Saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan penjarakan, panjang, tinggi atau kedalaman objek. Itu adalah saiz. Dia perbezaan antara dua bentuk ataupun dua saiz lah. Contohnya besar dan kecil. Elemen yang keenam adalah warna. Warna ialah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Kesan yang diberikan ialah secara langsung pada mata, emosi dan psikologi orang yang melihat dan menggunakannya. Oleh itu, pemilihan warna perlu disesuaikan dengan objek, acara kegunaan dan kehendak pelanggan. Warna terbahagi kepada 3 kumpulan seperti berikut. Yang pertama, A adalah warna primer ataupun warna asas ataupun warna utama. B adalah warna sekunder dan C adalah warna tertier. Kita lihat pada rajah warna. Kita boleh lihat untuk warna primer. Warna primer ada 3 warna sahaja yang warna utama. Yang mula-mula yang terhasilnya pada warna ialah 3 warna sahaja, merah, biru dan kuning. Itu adalah 3 warna utama ataupun warna primer. Yang kedua adalah warna sekunder. Warna sekunder setelah digabungkan antara 2 warna utama tu, contohnya warna merah dengan kuning. Bila merah dengan kuning bergabung, dia akan menjadi warna jingga. Yang lainnya, contoh lainnya adalah biru digabungkan dengan kuning. Dia akan menjadi warna hijau. Dan merah digabungkan dengan biru, dia akan menjadi warna ungu. Itu terhasilnya warna sekunder. Dan terhasilnya warna tertier apabila digabungkan ketiga-tiga warna sekunder pula, ataupun digabungkan juga warna premier sekali. Terhasillah warna-warna yang tertier. Selain daripada itu, warna juga mempunyai 2 kategori warna. Yang pertama adalah warna panas. Yang kedua adalah warna sejuk. Warna panas ialah warna yang terang dan jelas. Warna panas dapat menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Warna ini dinilai dari warna merah hingga ke warna kuning. Itu adalah warna panas. Dan yang keduanya adalah warna sejuk, memberikan kesan cahaya yang rendah. Warna ini memberikan kesan redup, tenang dan damai serta menyejukkan mata memandang. Warna sejuk dinilai dari warna ungu hingga ke warna hijau. Warna ini memberi kesan kepada seseorang apabila dilihat ataupun melihat. Contohnya kita hendak presentation ataupun pembentangan. Ia memberi kesan yang cukup tinggi apabila kita memakai baju yang berwarna biru, kegelap-gelapan, warna sejuk. Dia dapat mengubah persepsi yang judge kita tu.
Elemen seterusnya adalah elemen yang ketujuh, ruang. Ruang ialah kawasan yang kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek yang lebih luas ataupun lebih jelas. Okey, keluasan ruang menjadikan sesuatu reka bentuk lebih terselah dan menarik. Ruang terbahagi kepada dua jenis, iaitu ruang nyata atau ruang fizikal dan ruang ilusi atau tampak. Okey, itu adalah contoh dia sahaja. Okey, ruang nyata ialah ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran, manakala ruang ilusi pula adalah objek ruang gambar yang terhasil apabila dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Okey, itu adalah ruang. Okey, anda semua dah lihat, dah tahu apa maksud definisi reka bentuk dan teknologi, dan tajuk 1.1.2 iaitu elements. Untuk hari ini sampai situ sahaja dahulu kita belajar tentang elemen dan definisi reka bentuk. Okey, untuk tajuk yang akan datang kita akan pergi ke prinsip reka bentuk pula. Okey, sampai di sini dahulu video daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.